قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Keempat, mukhalafat ta'ala bil hawadis. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baru. Dan maknanya ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi sesuatu, bagi segala makhluk. Dan jika pada satu wajah sekalipun. Kerana segala yang baru ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar atau arad. Dan Allah Ta'ala bukan jauhar dan bukannya arad. Maka tiada ia menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali. Yang keempat, sifat yang keempat ialah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya terjemah kepada bahasa Melayu, bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baru. Itu terjemahan dia. Dan maknanya, makna bersalahan, makna mukhalafah, makna yang dimaksud dengan kata sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, atau makna bagi bersalahan Tuhan itu ketiadaan menyamai Allah Ta'ala. Ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Itu makna yang dimaksudkan dengan kata bersalahan, artinya dengan kata mukhalafah. Sebab bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baru itu terjemuh daripada bahasa Arab. Adapun maksud dianya begini. Maksudnya ialah ketiadaan menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk. Maknanya Allah Ta'ala tak sama serupa dengan semua makhluk. Dan jika pada satu wajah sekalipun, maknanya tidak menyamai tadi itu pada satu wajah sekalipun, pada satu jalan serupa sekalipun tidak ada langsung. Maknanya tidak menyamai Allah akan segala makhluk ini, akan segala yang baru ini itu pada mana-mana jalan, pada mana-mana wajah sekalipun. Satu perkara sekalipun tempat serupa itu tidak ada. Jadi tak ada langsung tempat yang jadi serupa antara Allah Ta'ala dengan makhluk ini. Itulah yang katanya dan jika pada satu wajah sekalipun. Maknanya bukan katanya atas jalan kebanyakan tak serupa, tapi ada juga sikit-sikit tu yang serupa, bukan makna begitu. Bahkan tak serupa tu tak serupa langsung. Tak ada satu wajah sekalipun, tak ada satu jalan sekalipun yang menyerupai, tidak ada. Kenapa boleh katanya tidak menyamai Allah Ta'ala akan segala makhluk ini? Kerana segala yang baru ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar atau ia ada ia arad. Kerana segala yang baru ini, segala yang baru ini atau segala makhluk ini tiada sunyi tak lepas, tiada sunyi ia, tiada lepas ia daripada bahawa ada ia segala yang baru, jauhar atau arad.
Jadi sebabnya boleh katanya tidak menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu ini, sebab yang baharu atau dikatakan makhluk ini itu tak lepas daripada kena atas jauhar ataunya kena atas arat. Dan Allah Ta'ala bukan jauhar, Allah bukan jauhar dan bukannya arat, dan juga Allah pun bukan arat. Maka tiada ya Allah menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali. Maka tak ada jalanlah nak kata serupa Allah dengan makhluk ini. Itulah huraian dia. Jadi ceritanya bahasan kitanya masalah Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan makhluk. Dengan makhluk, segala makhluk ini atau dikatakan segala perkara yang baharu. Makhluk dengan hawadis, segala makhluk dengan segala yang baharu itu satu benda saja. Sebab panggil kata makhluk, tilik kepada benda ini dijadi oleh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita panggil makhluk. Kita panggil makhluk sebab tilik kepada benda ini dijadi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan makhluk ni juga kita panggil segala yang baharu, bahasa Arab katanya al-hawadis, sebab tilik kepada dia tu baharu, maknanya ada kemudian daripada tiada. Mana baru mulai ada, belum pernah ada, dia tidak ada. Tilik kepada begitu kita panggil segala yang baharu al-hawadis. Tilik kepada apa dia? Yang ada kemudian daripada tak ada. Tilik kepada begitu, maka kita panggil segala yang baharu. Dan juga boleh panggil satu laginya alam ini, al-alam. Sebab al-alam tu ialah setiap-tiap perkara yang lain daripada Allah dan lain daripada sifatnya. Maka tilik kepada segala perkara-perkara yang lain. Kalau katanya setiap-tiap perkara yang lain daripada Allah Ta'ala dan sifat, kita panggil kata alam. Dan alam itulah juganya tilik kepada dia tu ialah perkara yang baru ada, selepas pada tak ada, maka kita panggil al-hawadis, panggil segala perkara yang baru. Dan alam inilah juganya tilik kepada dia ni dijadi oleh Allah Ta'ala, maka dipanggil kata makhluk Allah Ta'ala. Jadi maksud dengan kata al-alam, alam ini segala yang baharu, segala makhluk, maksudnya satu. Maksudnya satu saja. Dan makhluk ini artinya al-hawadis, artinya alam ini itu tak lepas daripada ada kala dia tu kena atas benda jauhar, ada kalanya dia tu ialah arat. Jadi makhluk Allah Ta'ala artinya segala yang baru atau alam ini tak lepas daripada dua jenis ini. Satu jenis kita panggil jauhar, satu jenisnya panggil arat. Itu panggilan di dalam istilah. Panggilan di dalam istilah ulama usuluddin. Setiap-tiap perkara yang setiap-tiap benda yang lain daripada Allah dan sifat Allah itu dipanggil jauhar, artinya arat. Ada dua perkara itu. Lepas tu macam mana jauhar, macam mana arat? Maka jauhar itu seperti badan kita, langit, bumi, pokok-pokok, air, kayu, batu, maka semua itu jauhar. Ialah benda yang ada dengan secara sendiri, tidak menumpangi kepada yang lain.
Adapun yang dipanggilkan arad itu ialah perkara yang menupani pada jauhar. Perkara yang menupani pada jauhar, seperti masin mesti menupani kepada air laut atau garam masalan. Maka biji garam itu atau air laut itu dikatakan jauhar, lepas tu masin dianya dipanggil arad. Lepas tu lain-lain lagi begitulah. Seperti katanya kalau air laut tu arad dia apa dia? Air laut tu, diri air laut tu ialah jauhar, masin dia ialah arad. Cair dianya, cair dianya ialah arad. Lembut dia ialah arad. Kalau apa dia lagi? Kalau kitab kita ini, diri kitab yang kita pegang itu ialah jauhar. Adapun nipis dia, satu lay dia tu, nipis satu lay kertas dia tu, itu adalah arad. 4 persegi dia pun ialah arad. Warna dia pun ialah arad. Sebab semua segala arad menempani pada jauhar. Tetapi jauhar itu kalau ada juga dipanggil dengan nama kata jirim. Jauhar itu ada dipanggil dengan nama kata jirim. Tetapi yang masyhur dalam istilah dalam ulama mutakallimin kitab Usuluddin, termasyhur dengan nama kata jirim. Tetapi ada juga dipanggil jauhar, ada juga dipanggil jirim. Ada boleh panggil kedualah, panggil jauhar pun boleh, panggil jirim pun boleh. Jadi kalau setiap-tiap perkara yang ada bertempat dengan secara sendiri, tak menupani pada yang lain, maka itu adalah jauhar, artinya kita panggil jirim. Adapun kalau jenis-jenis benda yang menupani, nak ada dia tak boleh ada dengan secara sendiri, mesti kena menupani pada yang lain, maka itu dinamo kata arad. Seperti 4 persegi, ia tak boleh nak ada secara dia, mesti kena menupani pada umpama kertas, pada umpama kotak-kotak, masalah. Bulat masalan. Bulat tak boleh ada dengan secara berdiri dia, mesti kena menupani pada bola ke masalan. Dan kata gila. Panjang pendek, panjang pun tak boleh nak ada dengan secara diri, malaikat kena menupani pada umpama tali ke masalan. Dan pendek tak boleh ada dengan secara diri, mesti kena menupani pada sesuatu benda yang pendek. Tajam tak boleh ada dengan secara diri, malaikat kena menupani pada umpama pisau. Maka diri pisau tu nak ada dia tak menupani pada sesuatu yang lain, hanya dijadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah segala yang baharu, segala yang makhluk ini tak lepas daripada ada kala dia tu jauhar, dan nama satu laginya panggil kata jirim. Dan kalau dia ada dengan secara diri, kalau dia tu bertempat dengan secara sendirian, maka dikatakan jauhar. Dan setiap-tiap perkara yang menupani pada jauhar, seperti gerak dia yang kecil besar, dan seperti kata tadi tu dikatakan arad. Maka itulah tersimpan pada 2 perkara itu. Hanya jirim tadi atau jauhar tadi itu dibahagi kepada 2 pula. Jenis jauhar atau jenis jirim itu dibahagi kepada 2 pula. Jauhar dengan jirim satu benda, hanya nama tu berlainan, tapi maksudnya satu benda saja. Di bawah dia tu terbahagi pada 2, ialah jauhar firid dan jisim. Jadi maknanya jirim tu ada 2 atau jauhar tu ada 2, satunya jauhar firid, satu yang keduanya jisim. Ini terbahagi pada jirim, jirim terbahagi kepada jauhar firid, kepada jisim tu tiba
bersusun ke tidak bersusun. Tilik kepada bersusun ke tidak bersusun. Kalau dikatakan jauhar firid, maknanya jirim yang tidak bersusun hanya ada satu juzuk saja. Hanya ada satu juzuk saja, maka dikatakan jauhar atau jirim. Sekiranya kalau ada satu juzuk tak bersusun, maka kita panggil jauhar firid. Jirim artinya jahat sekiranya bersusun daripada 2 juzuk ke atas atau lebih banyak, maka dikatakan jisim. Dengan sebab bersusun daripada 2 juzuk itulah boleh dibahagi. Tetapi jauhar firid jauhar firid apa dia? Jauhar firid tak bersusun, tak boleh dibahagi. Jisim bersusun daripada beberapa juzuk, itu dengan sebab tu boleh dibahagi. Jadi mana satu jauhar firid, satu jauhar firid kalau mari bersusun jadi banyak, maka jadi jisim. Begitulah. Jadi juzuk tu kita katanya maknanya satu benda yang halus sehingga tak boleh nak bagi satu juzuk saja. Itu nak contohnya. Itulah lebih kurangnya. Jadi pendek katanya makhluk ini tak lepas daripada ada kalanya kena atas jauhar, ada kalanya kena atas arad. Maka sebut kata alam ini, sebut kata makhluk ini, sebut kata segala yang baru tak lepas daripada 2 perkara inilah, jauhar atanya arad. Maka Allah Ta'ala bukan jauhar, zat Allah Ta'ala bukan jauhar, dan sifat Allah Ta'ala bukan arad. Pendek katanya, ia katanya dan Allah Ta'ala bukan jauhar dan bukannya arad. Sebab itulah maka tiada ia menyerupai akan sesuatu daripada makhluk ini sekali-kali. Dengan sebab itulah tak jadi serupa Allah Ta'ala dengan segala makhluk ini, sebab Allah bukan jauhar, bukan arad. Makhluk ini ialah arad ataunya jauhar. Situ tepat tak serupa. Sebab itulah kalau kita katanya Allah ada serupa dengan mana-mana satu daripada makhluk ini, maka membawa kepada Allah itu ialah jauhar atau kena atas arad. Sebab tu yang sebut di dalam ayat-ayat mutasyabihat, seperti lagi akan datang, yang zahirnya, makna yang zahir tidak dikehendak, sebab kalau katanya pakai makna zahir membawa kepada Allah Ta'ala itu jauhar ataunya arad, maka membawa kepada jadi Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Sebab tu kita tak kata Allah Ta'ala itu berjisim, sebab jisim itu ialah jirim, jirim tu ialah makhluk. Kalau Allah itu jisim, maknanya Allah makhluk juga, sama dengan makhluk juga. Sebab tu Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk ini. Maknanya Allah bukan arad dan bukan jauhar. Itulah yang dimaksud dengan kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, atau bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baru. Nak cerita katanya Allah bukan jauhar, bukan arad. Tuhan kita bukan jauhar, bukan arad. Begitulah. Maka jika mencampur oleh syaitan, di sini apabila kita tanam dah, kemas dah di dalam hati kita bahwasanya Allah Ta'ala tidak sama sekali menyerupai atau sama serupa dengan segala yang baru, dengan segala makhluk, maka daripada situ kita kena kemas bahwasanya Allah tak akan sama sekali, tak akan menyerupai sama sekali dengan segala makhluk, walaupun satu wajah sekalipun, walaupun satu jalan serupa sekalipun, tidak. Maka di situnya musannif nak bagi jagaan kepada kita dengan katanya, maka jikalau mencampur oleh syaitan pada zihin engkau, yakni pada fikiran engkau, pada litasan hati engkau,
Dan maka jikalau mencampur oleh syaitan pada zihin engkau, pada fikiran engkau, pada litasan hati engkau, sekiranya kalau syaitan mencampur di dalam hati, mengganggukan kita, bahwasanya apabila tiada Tuhan itu jirim atau tiada arad, maka apalah hakikatnya. Sekiranya kalau syaitan datang mewas-was mengganggu ke hati kita, sekiranya dia katanya kita dah tetap dah Allah tidak menyamai akan segala makhluk, dengan maknanya Allah bukan arad, bukan jauhar. Kalau ada tanyaan di dalam hati, kalau ada tanyaan soalan di dalam hati, datang daripada soalan itu datang daripada waswas syaitan, dia kata kalau Tuhan itu bukan jirim, bukan arad, maka apalah hakikatnya, maka macam mana hakikat zat Tuhannya? Kalau Tuhan itu bukan jirim, kalau Tuhan itu bukan arad, maka apalah hakikatnya, maka macam mana hakikat Allah Ta'ala pula? Maka kita nak tolak, maka mestilah kita menolak akan demikian itu. Sebab itu hasutan daripada syaitan, tipuan daripada syaitan. Maka kata olehmu pada menolak demikian itu, kita kena kata dalam hati kita, kena ingat dalam hati kita untuk nak tolak akan capakan syaitan tadi. Tiada mengetahuikan Allah melainkan Allah jua. Tiada mengetahui Allah akan hakikat zat Allah, akan hakikat Allah melainkan Allah jua. Kita sekadar gitulah. Jadi maknanya kita tolak dalam hati kita, katanya tolakkan akan hasutan syaitan, tipuan syaitan, waswas syaitan itu dengan katanya mengetahuikan hakikat zat Allah Ta'ala. Kita tak boleh tahu, hanya dialah yang tahu. Hanya kita mesti i'tikad katanya Allah tak sama serupa dengan kita. Gitulah. Lepas tu macam mana dia tu, itu kita tak boleh tahu. Sebagaimana diri kita sendiri pun, sehabis-habis kenal pun tidak. Diri kita sendiri, hakikat diri kita sendiri pun setengah-setengah tu tak boleh tahu juga. Sebelah dalam daripada badan kita, cara mana berlarian darah, cara mana proses jadi darah daripada makanan, itu pun kita tak nak tahu sangat. Macam mana kita nak tahu hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi untuk jagaan, sekiranya kalau datang tipuan syaitan, waswas syaitan, dia mari buat soal-soal di dalam hati, bagi kita nampak dalam hati macam mana pula Tuhan bukan jirim, bukan arad, tak tergambar kita zat Tuhan macam mana, maka kita jawab kata itulah kita tak boleh tahu. Hakikat zat Allah Ta'ala tak, kita makhluk ini tak boleh nak cerita, tak boleh nak tahu. Walaupun Nabi Muhammad, walaupun Jibril sekalipun tak boleh nak tahu hakikat zat Allah Ta'ala. Malaikat dia saja, Allah saja, ia tahu hakikat zat dia macam mana. Kita tak boleh tahu. Lagi pulanya sekiranya dicampurkan oleh syaitan akan sesuatu gambaran Tuhan, Allah mesti begitu, Allah mesti besar ke masalan, Allah mesti kecil ke masalan, Allah mesti bersinar ke masalan, mesti berkelip-kelip cerah-cerah begitu ke masalan, maka itu pun mesti kita tolakkan bahwasanya Allah tak mesti begitu. Tak, bukan begitu. Itu kita buat pagar dalam hati kita, buat kawalan dalam hati kitanya. Sekiranya kalau datang hasutan syaitan, katanya Allah mesti besar, katanya Allah mesti bersinar masalan, Allah mesti bercahaya masalan, maka Allah mesti naik turun masalan, maka kita tolak, katanya itu bukan Allah. Allah tak mesti begitu. Allah tidak begitu. Sekiranya kalau syaitan mari hasut, katanya macam mana kalau bukan jirim, bukan arad, maka kita tolak, katanya kita pun tak tahu juga, malaikat dia yang tahu. Cumanya yang fardu di atas kitanya, yang wajib di atas kitanya, i'tikad kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Makhluk ini adalah jauhar, adalah arad, Tuhan bukan begitu.
Kemudian musannif mendatangkan dengan dalil menunjuk katanya Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, dalil nakli daripada ayat Quran, ayat yang masyhur, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya tiada seperti umpamanya sesuatu, maknanya tiada sesuatu yang menyerupai akan Allah. Tiada seperti umpama Allah sesuatu. Maksudnya tiada sesuatu yang seumpama Allah, yang seperti Allah. Ini luas makna dia. Jadi makna tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ini. Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ini yang serupa dengan Allah. Itu maksudnya begitulah. Maksud yang kita kata makna mukhalafah tadilah. Tiada sesuatu pun daripada makhluk ini, daripada segala yang baharu ini, yang jadi serupa dengan Tuhan pada mana-mana sudut, pada mana wajah, pada mana-mana jalan sekalipun, tidak ada. Itu kita tolak begitulah. Kita tolak begitu. Apabila datang syaitan tu memang syaitan apabila kita nak mengemaskan akidah kita, selalu dia datang hasut. Maka sekiranya datang hasutan syaitan, kita pegang dengan ayat ini. Allah tak serupa dengan apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Yang kita gambar-gambarkan di dalam hati kita itu gambaran makhluk kesemuanya. Besar, itu adalah arat. Bersinar, itu adalah arat. Apa lagi? Boleh naik turun ke langit ke bumi, naik turun ke langit ke bumi, itu semuanya arat. Sebab kita naik turun. Sebab jirim boleh berpindah ke sana ke sini, itu jirim bukan Allah Ta'ala. Walaupun walaupun ada datang di dalam ayat sekalipun menunjuk katanya Allah Ta'ala turun ke bumi, maka itu makna zahir bukan kandung. Begitulah. Dan ialah amat mendengar dan amat melihat. Wa huwas sami'ul basir. Kemudian satu kaedah yang sepatut kita ingatnya tentang masalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dinyatakan oleh musannif dengan katanya, dan lemah daripada mendapat itulah mendapat. Dan lemah daripada mendapat, dan lemah daripada mendapat apa? Mendapat akan hakikat Allah Ta'ala, hakikat zat Allah Ta'ala. Itulah yang itulah pendapat, itulah yang betulnya. Lemah daripada mendapat, yakni lemah daripada mendapatkan hakikat zat Allah Ta'ala dan hakikat sifat Allah Ta'ala. Lemah macam mana? Lemah daripada mendapat. Kita ni tak tahu hakikat zat Allah Ta'ala macam mana, kita tak tahu. Kita ni tak lemah, tak kuasa nak tahu macam mana hakikat sifat Allah Ta'ala. Itu makna kata lemah daripada mendapat. Kita tak kuasa nak tahu hakikat zat Allah Ta'ala. Kita tak kuasa nak tahu hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka lemah itulah pendapat. Itulah pengetahuan kitanya. Itulah yang kita dapatnya, itulah yang betulnya begitu. Jadi maknanya siapa-siapa yang mendakwakan dia tahu hakikat zat Allah Ta'ala, maknanya orang itu orang jahil murakkab. Sebab hakikat zat Allah Ta'ala, hakikat sifat Allah Ta'ala tak boleh kita nak tahu. Kita makhluk ini tak boleh nak tahu, hanya dia saja yang tahu. Hakikat zat dia macam mana, dialah yang tahu. Hakikat sifat dia macam mana, dialah yang tahunya. Adapun kita tak boleh nak tahu. Maka tak boleh nak tahu hakikat zat dia tu, maka itulah mendapatnya.
Itulah yang betul, itulah pengakuan yang betul. Seperti dikatakan dulu, kita katanya Allah Ta'ala mempunyai beberapa banyak sifat kamalat. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Patu sifat kesempurnaan itu ada beberapa banyak sehingga kita tak dapat nak tahu berapa banyak. Kita tak boleh nak menghinggakan dengan bilangan-bilangan. Hanya dia sajalah yang mengetahui. Maka tak tahu kata berapa banyak, tahu kata banyak, tapi berapa tu tak boleh nak tahu. Banyak sifat kamalat Allah Ta'ala, banyak setara mana, banyak sehingga kita tak boleh tahu di bilangan dia. Tahu kata banyak sangat tu memanglah tahu. Tapi bilangan dia nak tulis dengan bentuk akarnya, tak boleh. Tak boleh nak tentu dengan mana-mana satu bilangan. Maka tak boleh nak tahu menentukan dengan satu bilangan tu mana lemah daripada mendapat. Lemah daripada mendapat. Maka lemah daripada mendapatkan satu persatu sifat kamalat Allah Ta'ala, itulah betulnya. Itu yang betulnya. Kalau dakwa katanya ada juta-juta masalah, itu yang jahil murakab. Seperti begitu juga katanya nikmat syurga itu banyak sangat sehingga kita tak mampu nak bilang, tak habis bilang. Tak kuasa nak membilang, tak kuasa kita nak menentukan dengan mana-mana bilangan juta-juta-juta sekalipun, tak boleh kita nak bilang nikmat syurga yang ada dalam syurga. Banyak sehingga tak boleh kita nak menghinggakan dengan mana-mana bilangan. Maka siapa-siapa boleh bilang, ya dakwa katanya saya dah bilang semuanya juta-juta-juta masalan, 10 juta ke masalan, maka itu adalah orang yang jahil murakab. Maknanya benda tak boleh nak tahu, dia dakwa kata tahu. Itu tentu kata salah. Benda tak boleh kita nak tahu, apabila didakwa kata tahu, maka itu adalah salah. Seperti masa dulu tu tidak ada manusia turun ke dalam patat laut. Maka sekiranya kalau siapa yang dakwa katanya, kalau masa dulu, masa sekarang tu alat-alat tu banyak, boleh turunlah sebelah dalam bagi laut yang dalam-dalam tu. Tapi kalau mana manusia masa dulu dengan sebab alat-alat tu tidak ada, sekadar tengok ke sebelah atas, sekadar menyelam, sekadar kuasa saja, maka tak boleh nak tahu. Ulama masa dulu kalau nak banding benda yang tak boleh kita nak tahu, dia banding dengan benda yang ada di patak laut ni. Masa dululah. Dia katanya benda yang ada di patak, sebelah patak daripada laut, sebelah dalam bagi laut yang sangat dalam, kita tak tahu apa benda ada di sana. Dengan sebab masa dululah kita tak dapat tahu apa benda ada di sana. Jadi keputusan semuanya pada adatnya tak boleh kita nak tahu dengan sebab alat-alat tu tidak ada. Maka sekiranya kalau ada siapa yang mendakwa katanya dia tahu apa benda ada di sana, padahal dia tak pernah tengok, tak pernah pergi, tak pernah tak pernah pergi, tak pernah menyelam sekalipun, maka itu tentu dah orang pembohong. Sebab itulah, jadi maknanya yang ditutup pada kitanya hanya kita berpegang, beraktikad katanya Allah tak sama dengan makhluk. Begitulah. Tak sama dengan makhluk. Lepas tu kalau tanyanya sebab makhluk ini jauhar, sebab makhluk ini arat. Allah Ta'ala bukan arat, bukan jauhar. Lepas tu jangan tanya lagi lah macam mana pula kalau bukan jauhar, bukan jirim, bukan jauhar, tak boleh tergambar pun, itulah yang kita naknya. Tak boleh nak tergambar hakikat zat Allah Ta'ala dengan sebab dia bukan jirim, bukan arat, tak boleh kita nak tergambar, tak boleh kita nak reti, nak faham. Itulah yang ditutupnya, itulah yang kita nak. Kalau kita boleh cerita zat Allah begini-begini, mana kita dak tengok makhluk ini. Kita dak tengok, dak nampaknya makhluk ini
zat Allah kita tak pernah tengok. Kita yang tergambar di dalam fikiran kita segala makhluk ini. Maka sekiranya kalau boleh cerita kata Allah begini-begini, maknanya serupa dengan makhluk. Sebab yang kita boleh tengoknya, tengok segala makhluk. Yang kita boleh fikirnya ialah segala makhluk. Maka sekiranya kalau kata Allah, mesti Allah, zat Allahnya begini. Bersinar masalan. Bersinar masalan. Besar masalan. Maka itu kita duk gambar benda makhluk. Maka Allah bukan begitu. Jadi maknanya pendek katanya, nanti jagalah kita dalam hati kita bahasanya Allah tak sama dengan makhluk. Walaupun nampak begitu begini sekalipun, kita nanti tolak katanya Allah tak sama dengan yang kita nampak di dalam hati. Kalau katanya ada perasaan dalam hati Allah turun malam-malam, tengok siapa dia rajin ibadat ke tak ibadat, maka kita jawab katanya turun ini sifat makhluk. Bukan Allah tak bersifat dengan naik turun. Dan katalah yang lain-lain lagi. Begitulah. Dengan sebabnya yang ditutup pada kita sekadar itulah. Jangan mendalami zat Allah begitu begini, tak boleh. Dan mustahil lawannya, ni lawan bagi mukhalafah lil hawadis adalah mustahil. Dan mustahil lawannya, lawan mukhalafah atau lawan bersalahan Tuhan bagi segala yang baru adalah mustahil, adalah perkara yang tidak diterimai oleh akal. Tak begitu, tak. Benda yang tidak sama sekali lawan dia. Iaitu lawan yang kata mustahil tak diterimai oleh akal, menyerupainya Allah bagi sesuatu daripada segala makhluk. Itu perkara yang mustahil, perkara yang kita tak diterima oleh akal. Kenapa? Itu nanti tengok dalil lagi akan datang. Jadi bersama serupa Allah dengan makhluk atau makhluk jadi sama serupa dengan Allah, Allah menyamai dengan makhluk, itu adalah perkara yang mustahil. Kita tak serupa dengan dia, dia tak serupa dengan kita. Kedua-dua belah. Kita tak serupa dengan dia, dia tak serupa dengan kita. Sifat dia baik, zat dia pun sifat kita tak semacam sifat dia. Zat dia pun tak semacam zat kita. Kita pun tak sama dengan dia, dia tak sama dengan kita. Kemudian musannif mendatang pula akan setengah masalah yang bersangkutan dengan sifat ini. Katanya, dan ketahui olehmu bahwasanya apabila datang di dalam Quran atau hadis, apabila datang di dalam Quran atau hadis, maksud datang tu ada sebut di dalam Quran, ada sebut di dalam hadis, maknanya ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi. Barang memberi wahamkan, barang mana ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi memberi waham, mana memberi salah faham. Memberi waham, yakni memberi salah faham dengan secara zahirnya menyerupai. Sekiranya kalau kita baca satu ayat Quran, berjumpa dalam Quran satu ayat masalan, artinya dalam hadis Nabi ke ayat-ayat atau hadis-hadis memberi waham, memberi salah faham, katanya Allah Ta'ala menyerupai dengan segala makhluk. Seperti katanya yadullahi fawqa aydihim, seperti wa yabqa wajhu rabbika. Sekiranya kalau ada begitu, maka mazhab salaf diserah kandaknya kepada Allah Ta'ala, dan mazhab khalaf ditakwilkan dia. Maka mazhab salaf, ulama-ulama salaf yang masa 300 tahun awal,
ulama yang ada pada masa 300 tahun awal, artinya 500 tahun ke atas, mulai pada sahabat sampai 300 tahun Hijri, artinya mulai pada sahabat sampai kepada 500 tahun Hijrah, itu dikatakan ulama yang ada pada masa itu ulama salaf. Dan ulama yang belakang, maknanya daripada selepas pada 300 tahun ke datang, atau 500 tahun ke datang, itu dikatakan khalaf. Semuanya daripada ahli sunnah kita semuanya. Maka mazhab salaf diserahkan hendaknya kepada Allah Ta'ala, dan mazhab khalaf ditakwilkan dia. Mazhab khalaf dia takwil. Maka tengok contoh dia, maka seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya bermula Tuhan yang Rahman, Ar-Rahman pun samalah Allah Ar-Rahman, nama dia semuanya. Bermula Tuhan yang Rahman, yang amat kasih sayang kepada hambanya, atas arasy-Nya, tertinggi, yakni tertinggi atas arasy-Nya. Atas arasy-Nya tertinggi, yakni tertinggi atas arasy-Nya. Maknanya kalau kita tilik kepada makna zahir, memanglah jadi serupa Allah dengan segala makhluk. Tilik kepada makna zahir yang selalu yang mudah dipahamnya, Allah, zat Allah Ta'ala tertinggi atas arasy. Nak bandingnya, tengok kita duduk, apabila kita duduk atas kursi, kita ni tinggi daripada kursi. Kalau kita duduk atas kursi, maknanya kita tertinggi pada kursi. Kursi sebelah bawah kita, kita sebelah atas pada kursi. Sebab arasy itu apa dia? Jenis-jenis katil, kalau bahasa luarnya. Asal arasy, maknanya jenis katil, artinya tempat-tempat tidur. Ada kakinya 4 seperti meja, seperti katil, itulah dikatakan arasy pada bahasa luarnya. Tapi maksud dengan arasy itu ialah satu makhluk yang ada sebelah atas daripada langit yang ketujuh. Arasy di sini ialah satu makhluk Allah Ta'ala yang amat besar, yang ada sebelah atas daripada langit yang ketujuh. Maknanya naik kepada langit yang ketujuh, sebelah atas pada langit yang ketujuh itu ada suatu makhluk yang besar, ialah dinamakan kata arasy. Maka sekiranya kalau tengok kepada zahir, mana Tuhan duduk sebelah atas pada arasy seperti kita duduk atas kursi, jadi kita ni teratas pada kursi. Jadi pada zahirnya menunjuk katanya Allah Ta'ala itu bertempat. Maka bertempat itu satu bagai arad. Bertempat itu satu bagai arad. Kalau katanya Allah Ta'ala bertempat, maknanya Allah Ta'ala ada arad pada dia. Setiap-tiap arad tu baru, setiap-tiap arad menumpangi pada jirim, maka Allah itu ialah jirim. Kalau Allah Ta'ala jirim, Allah Ta'ala itu ialah makhluk. Sebab jirim dan arad ialah, jirim atau jahar dan arad itu adalah makhluk. Sebab alam tu mana tak lepas dari alam, artinya makhluk atau segala yang baru, tak lepas daripada ada kalanya jahar, ada kalanya arad, seperti kata tadi. Sekiranya kalau kita pakai makna zahir, sekiranya kalau kita makna zahir menunjuk katanya Allah ada di atas arasy. Jadi arasy sebelah bawah, zat Allah Ta'ala sebelah atas pada arasy. Seperti kita duduk atas lantai, maka kita ni mengatasi tertinggi atas lantai. Maka lantai itu sebelah bawah pada kita, kita tinggi pada lantai. Kalau kita duduk atas katil, maka katil itu mana kita tertinggi atas katil. Kalau kita duduk atas kursi, maka kita ni
tertinggi di atas kursi, maka di situ dengan secara zahirnya menunjuk kata, memberi waham kata Allah serupa dengan makhluk. Tengok macam kita duduk macam mana kita duduk atas kursi, macam tu lah Allah Ta'ala duduk atas arasy. Itu pada zahirnya. Maka apabila zahirnya begitu, menunjuk, memberi waham kata Allah Ta'ala sama jadi serupa dengan makhluk, maka ulama salaf dan ulama khalaf muafakat kedua-duanya bahwasanya makna zahir tidak dikandung sebab membawa kepada jadi mustahil, sebab membawa kepada jadi serupa Allah Ta'ala dengan segala makhluk. Jadi maksudnya makna zahir daripada ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat, makna zahir tidak dikandung. Itu sama di antara ulama khalaf dan ulama salaf. Makna zahir tidak dikandung. Kemudian apabila kata makna zahir tidak dikandung, maka soalnya apa makna yang dikandungnya? Maka jawab ulama salaf diserahkan kandung kepada Allah. Jadi maknanya kita tak boleh nak tahu lah apa maksud dengan kata istawa alal arsy, kita tak boleh tahu. Hanya takwil bagi ulama salaf dia panggil takwil dengan secara ijmal, maknanya makna zahir tidak dikandung, makna yang dikandung tak boleh kita nak tahu, serah kepada Allah lah. Dialah yang tahu dengan maksudnya, kita tak boleh nak tahu. Begitu. Tetapi datang ulama khalaf dia kata juga makna zahir tidak dikandung. Makna zahir tidak dikandung, bahkan makna yang dikandung di sininya ialah makna merintah. Makna merintah. Allah Ta'ala merintah akan arasy. Maknanya arasy itu masuk di bawah rentahan Allah Ta'ala juga. Sebagaimana kita masuk dalam rentahan Allah, arasy sendiri pun masuk di bawah rentahan Allah. Jadi maksud daripada ayat ini, makna yang dikandungnya, mengikut ulama khalaf, dia kata makna yang dikandungnya ialah Allah merintah akan arasy. Dengan maknanya sebesar-besar makhluk ialah arasy, itu pun Allah Ta'ala merintah, apakah lagi sekecil-kecil kita macam kita ini. Arasy makhluk yang paling besar, yang sangat besar, itu pun di dalam rentahan Allah Ta'ala. Apakah lagi makhluk yang kecil-kecil macam kita, lebih sangatlah Allah Ta'ala merintah. Jadi mana nak cerita katanya, semua segala benda, segala makhluk di dalam rentahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ulama khalaf dan salaf. Tetapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini sebagai tambahan, dia katanya istawa itu nama bagi sifat Allah Ta'ala. Jadi pendek katanya dengan secara ringkas, apabila datang ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat, maksudnya ayat-ayat, hadis-hadis, makna zahir dianya membawa kepada Allah Ta'ala, menunjuk makna dia dengan secara zahirnya memberi faham kata Allah Ta'ala menyerupai dengan makhluk. Seperti ayat kata yadullahi fawqa aydihim. Yadu bahasa Arabnya, makna yang zahirnya yadu, kalau terjemah bahasa Melayu makna tangan, anggota tangan. Mana anggota tangan, kalau kita balik dalam kamus, yadun makna tangan. Tetapi apabila kita kata, kalau fardunya kita kata yadullah dengan makna tangan anggota. Jadi Allah mempunyai tangan, Allah beranggota. Allah beranggota, ada anggota tangan. Jadi apabila kata Allah itu ada tangan, beranggota tangan, jadi masuk di dalam jisim. Masuk di dalam bahagian jisim. Jisim tu masuk di bawah jauhar atau jirim.
Kenapa boleh kata begitu? Sebab tadi saya dah cerita bahwasanya kalau jisim itu maknanya bersusun. Jirim kalau bersusun kita panggil jisim. Jirim kalau bersusun kita panggil jisim. Maka beranggota tangan maknanya ada suatu anggota ada bersusun, ada berkapuh dengan badan dia pula. Kalau begitu maknanya kalau ada tangan, dia kena ada tubuh pula. Tengok tangan kita ni, satu anggota yang terhola luar daripada badan kita bersambung dengan bahu pula. Bahu bersambung dengan apa? Dengan belikat, dengan pundak pula. Jadi maknanya ada bersusun. Kalau begitu tak boleh kita nak kata yadullah, yadu dengan mana tangan anggota, tak boleh. Sebab apa? Sebab membawa kepada jadi mustahil, sebab membawa kepada Allah Ta'ala berjirim, berjisim. Kalau begitu, apabila makna zahir membawa kepada Allah menyerupai makhluk, menyerupai Allah dengan makhluk adalah perkara yang mustahil, lalu tu ulama salah dan khalaf, dia kata makna zahir tidak dikandung. Itu tepat sepakat di antara ulama khalaf dan salaf. Makna zahir, makna yang zahir yang segera fahamnya, dengan mana anggota itu tidak dikandung. Yadun dengan mana anggota itu tidak dikandung. Kalau begitu, yadullah, yadu apa maknanya? Yadullah, yadu dengan mana anggota tangan, bukan dia sebab mustahil. Kalau begitu, ulama salaf dia katanya makna zahir tidak dikandung. Apa yang makna yang dimaksudnya? Dia jawab katanya tidak dimengetahui kandangnya malaikat Allah. Itu makna berserah kepada Allah pada mengetahuikan kehendak. Dia tahu, kita tak tahu. Tapi makna zahir tentu bukan. Kemudian ulama khalaf pula, dia kata sama juga. Makna zahir tidak dikandung juga sebab jadi mustahil. Sebab membawa kepada Allah Ta'ala itu menyerupai dengan makhluk. Makna zahir tidak dikandung hanya maksudnya yadu dengan maknanya mana milik. Mana milik atau mana merantah. Sebab kita ada benda ni di tangan siapa ni, kereta ni di dalam tangan siapa, mana dimiliki oleh siapa, milik siapa, tapi kita cakap tangan. Rumah ni dalam tangan siapa, boleh jadi kita pakai makna rumah sebesar-besar rumah duduk dalam tangan kita, tangan orang tu, tangan orang ni tak, tapi maknanya milik. Rumah sekarang saya dah jual kepada si Zaid, sekarang rumah ini dalam tangan Zaid. Mana? Dalam milik Zaid, sebab kita dah jual kepada Zaid. Rumah ini atau rumah itu saya dah jual kepada si Zaid, maka sekarang dia dalam tangan Zaid. Bukan maksud kata rumah tu duduk dalam genggaman Zaid. Zaid duduk bawa begitu. Itu pun tak boleh jadi. Macam mana nak bawa rumahnya besar? Itu kalau gitu maknanya mana milik. Jadi makna ulama khalaf dia kata makna tu ialah makna milik atau makna merentah. Dengan sebab dalam lurah Arab, dalam lurah Melayu pun ada cakap tangan mana merentah, tangan mana milik tu ada. Tengok kembali di sini. Maka kata salaf, tertinggi ia sebagai tertinggi. Memanglah Allah Ta'ala tertinggi, sungguhlah tertinggi, tak boleh kita nak menafi. Bukan katanya Allah Ta'ala tertinggi atas istawa, tidak istawa kita tak menafi. Sungguhlah istawa tu, tetapi makna istawa tu kita tak tahu. Makna zahir bukan kerana istawa tak boleh menafi, bukan kita menafikan yadullah, kita nak menafi tak boleh lah ayat Quran. Kalau tanya sungguhkah tidak Allah istawa alal arsy? Sungguh. Apa makna? Tak tahu. Tuhan yang tahu. Begitu lah. Tiada kita ketahui kaifiatnya, kaifiat tertinggi. Kaifiat cara tinggi itu macam mana kita tak tahu. Tertinggi itu sungguh. Jangan katanya tak tertinggi sebab disebut dalam Quran. Tak boleh nak menafi ayat Quran pula.
maka kita serah kehendaknya kepada Allah. Sungguh istawa, jangan terjemuh makna sungguhlah tertinggi itu, tetapi tertinggi cara mana kita tak tahu. Tapi tertinggi macam kita tertinggi di atas kursi itu bukan kehendak. Itu tempat yang tak sama. Jadi tak sama dengan kaum yang baru sekarang tu, dia katanya tertinggi sungguh, tetapi tertinggi macam kita tertinggi di atas kursi. Dia menyatakan kaifiat. Jadi maksudnya kita ni, kita tak menafi, ulama salaf dia tak menafi tertinggi sebagai tertinggi. Dengan mana sungguhlah Allah Ta'ala tertinggi itu. Tetapi cara kaifiat, cara tertinggi macam mana kita tak tahu, serah kepada Allah. Tetapi orang yang baru, yang masyhur kata nama Wahabi itu, dia katakan tertinggi sungguh macam kita tertinggi, itu dia boleh tahu. Macam kita tertinggi pada kursi dan sebagainya. Maknanya dek sebelah atas ke bawah, Tuhan dek sebelah atas. Aras sebelah bawah, Tuhan sebelah atas. Itu macam kita duduk atas kursi. Cumanya rapat dengan kursi ataunya tak rapat. Tapi kalau katanya makna yang tertinggi, sungguh tertinggi, dengan makna itu makna tahu kan tak? Tertinggi memang tertinggi, dengan maknanya zat Tuhan di sebelah atas, aras sebelah bawah. Itu makna tahu kan tak? Itu makna bertempat, itu makna berjihad. Itulah yang kita tak naknya. Ulama salaf dia katanya maka kita serah kehendaknya kepada Allah. Tertinggi memang sungguh tertinggi. Al-istiwa' ma'lumun. Istiwa' tu maklum, dah tahu. Sebab Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Wal kaifiyatu majhulun. Imam Malik kata begitu. Ini pun ambil daripada perkataan Imam Malik. Kaifiyat istiwa' tertinggi itu kita tak tahu. Jadi pendek katanya, tetapi nak kata tertinggi macam katanya tadi, aras sebelah bawah, atas, Tuhan di sebelah atas, maka itu bukan dia. Macam mana Allah Ta'ala lah yang tahu, kita tak tahu. Tapi memang tertinggi. Dan kata khalaf diketahui, dikehendaki dengan tertinggi itu merentah dan memilik. Dan milik. Kata khalaf, dia katanya makna zahir tidak kehendak. Tertinggi di sini mana merentah. Tertinggi mana memilik. Mana milik. Sebab ada di dalam lugah Arab, apa dia? Istawa dengan mana istaulah. Istawa dengan mana merentah tu ada juga dalam bahasa Arab. Tertinggi mana merentah. Tertinggi mana milik. Mana istawa alal arsy, Allah Ta'ala merentahkan arsy. Istawa alal arsy maknanya Allah Ta'ala memilikkan arsy. Dan maksud katanya sebesar-besar aras diretahi oleh Allah, milik Allah. Apakah lagi makhluk yang kecil-kecil. Begitulah. Jadi pendek katanya tempat muafakat di antara khalaf dengan salaf ialah menafikan makna zahir. Makna zahir tidak dikehendak, itu dikatakan tanzih. Makna zahir tidak dikehendak, makna yang zahir yang menjadi mustahil itu tidak dikehendak. Macam mana nak pakai makna zahir? Sebab mustahil itu adalah perkara yang tak terima pada akal. Sebab menyerupai Allah dengan makhluk, menyerupai Allah dengan makhluk itu adalah perkara yang mustahil. Maka makna zahir tidak dikehendak. Begitu. Tapi kita jangan katanya tidak istawa lah. Jangan kata begitu. Sebab istawa tu memang sungguh sebab sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Tak boleh kita nak menafi. Tetapi apa makna kehendak, makna yang zahir-zahir yang membawa kepada jadi serupa Allah dengan makhluk, itu bukan maksud. Kemudian apa maksudnya? Tak boleh kita nak tahu. Serah kepada Allah. Itu jalanan salaf. Tapi jalanan ulama khalaf, dia takwil, dia kata makna begitu, makna begini. Ada makna merentah kalau istawa. Kalau yadun dengan mana milik. Kalau wajhullah, wajhu dengan mana zat Allah. Semuanya ada dalam lurah. Itulah semuanya lebih kurang untuk nak melanjutkan bahasan ayat mutasyabihat tu kena cari masa sukulah untuk kita mendalami.
Tetapi sekadar itu untuk nak tahu katanya apabila datang ayat Quran, ayat mutasyabihah dan hadis mutasyabihah, makna zahir bukan kehendak. Makna zahir yang membawa kepada jadi mustahil itu bukan kehendak. Kemudian apa yang makna yang maksudnya yang dikehendak Allah Taala yang tahu, kita tak tahu. Itu cara jalani salaf. Adapun ulama khalaf dia takwil, dia menentukan makna. Begitulah lebih kurangnya. Habis di situ kita kemudian katanya dan dalil bersalahan Allah Taala bagi segala yang baru. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma